Pertama-tama ucapan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk dapat berjumpa lagi buat kali-kali yang keberapa dah ingat lagi. Sebab memang sudah selalu saya datang kemari, dan terima kasih kepada pihak Love kerana memberi kepercayaan dan memberi peluang untuk saya untuk memberikan sedikit pengisian pada malam ini. Walaupun memang isi sebenarnya kurang lebih indah jauh beza dengan apa yang telah disampaikan. Cuma untuk sedikit peringatan, sebab Allah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan fadzakir. Fadzakir. Apa arti fadzakir? Ingatlah kamu, ataupun mengingatlah kamu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya mengingat itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka sebab itulah kenapa perlunya kita ni sebagai hamba Allah dan juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba berusaha. Ini adalah salah satu langkah kita ni untuk mencapai kejayaan. Sebab itulah saya pilih tajuk kunci kecemerlangan. Kunci. Jangan lupa kunci rumah, kunci bilik. Tidak ada yang tinggal. Kan? Penting kunci kan? Sebab kalau tidak penting, kamu kan ampaikan mana saja. Tapi oleh kerana kunci penting, cek poket. Mana ada orang menyimpan kunci, dia simpan bawah kasut? Tidak. Orang tak akan menyimpan kunci sebarangan. Ia akan pegang kunci tempat yang selamat. Sebab kunci penting. Bila kunci penting, maka ia jaga dengan baik. Setuju kan? Setuju? Satu kunci bilik, kunci apa lagi? Yang kamu ada kunci. Kunci dapur. Tandas pun kadang-kadang ada kunci. Takut orang lain masuk. Tidak boleh share. Lihat. Kunci ditapuk. Tidak boleh orang lain kacau. Siapa yang ada almari, ada ia punya locker sendiri. Kuncinya tidak boleh. Pintu locker mesti kunci. Tidak boleh indah. Yang kita dibincangkan adalah kunci kehidupan kita ni. Kita ni mahu menjadi orang yang berjaya. Maka hendaklah kita ni berusaha mencari kuncinya. Kalau kita ni tidak berusaha mencari kunci hilang, maka kita ni akan terkapai-kapai. Mencari. Macam mana kan buka bilik ni kunci ku hilang. Padahal kunci pinjam minyak lah kawan. Jangan lupa sekarang kau bagiku. Tapi rupanya dia lupa. Mana kunci tu tadi ya? Kunci kereta hilang. Masya Allah. Balik ke London macam mana ni? Mudah-mudahan dah hilang. Kalau hilang, nauzubillah. Okey. Kunci kecemerlangan. Baik, sebab itulah kalau kita perhatikan, lihat pintu ada kunci. Peti apa namanya? Peti simpanan. Safe box. Ada kunci. Kereta ada kunci. Jangan lupa handphone pun kadang-kadang ada kunci. Sebab tu dia dipanggil, dia punya padlocknya key padlock. Artinya ada kunci. Lihat tu. Semua ada kunci. Komputer pun dah dapat orang lain buka, belok. Mesti dibuka, cari kuncinya. Password ke artinya kunci. Lihat. Bermakna apa-apa yang penting ia perlu kepada kunci. Kalau tidak ada kunci, susah. Jadi kita ni cuba macam mana, apa dia kunci untuk kita ni capai kecemerlangan. Ada yang sudah dapat mencari kuncinya, dan ada yang sedang mencari, dan ada yang sedang berusaha. Dan yang paling teruk lagi adalah kalau orang yang tidak mau mencari kuncinya, hilang-hilanglah. Kita ni cari spare part saja, ganti baru. Okey. Cuba baca dalam masa yang pendek. Baca colornya dari atas sampai ke bawah. Siapa paling cepat? Cuba baca.
Kamu baca warna kah? Baca ejaan? Boleh? Kan? Kadang-kadang ada yang aksiden, terlanggar. Baru menyebut, lihat merah. Warna biru je tu. Merah, hijau, pink, biru, kuning, oranye, hijau, merah. Kalau ia baca pada ejaan. Saya mau baca ia punya warnanya, bukan ejaannya. Okey. Cuba baca warnanya, bukan ejaannya. Cuba baca dari atas. Ada yang sebut hijau. Okey. Siapa sebut biru? Lihat. Okey. Terima kasih kerana ikut serta di dalam membaca. Lihat. Kita ni punya pikiran kita ni, minda kita ni, intelektual kita ni, ataupun kita ni punya mata kita ni fokus. Apa kita ni lihat? Bermakna di sini, bila kita ni mahukan kepada suatu kejayaan, kita ni perlu fokus. Fokus. Kalau kita ni tidak fokus terhadap suatu perkara, kita ni akan keliru. Dan akhirnya kita ni tersasar daripada apa yang sepatutnya kita ni cari. Yang di atas adalah warna, yang belum sekali warna biru. Walaupun ejaannya adalah merah. Sebab yang disuruh sebut adalah warna, bukan perkataan. Kalau kita disebut pada perkataan, ya mungkin kita ni mengeja merah. Tapi oleh kerana warnanya biru, maka birulah warnanya. Ia akan menjadi merah. Lihat. Pertama sekali, lihat fokus kita ni. Bila kita ni mengulang kaji, jangan kita ni memikirkan kepada benda-benda yang lain. Yang kita ni fokuskan adalah tumpuan kita ni terhadap pelajaran kita ni. Itu yang dipanggil fokus. Kalau kita ni sudah melarikan fokus dengan gangguan-gangguan persekitaran, contoh, kalau kita ni lihat gangguan daripada segi iklim, weather, sajuk. Bila sajuk, kadang-kadang tumpuan lari. Bila tumpuan lari, maka konsentrate untuk belajar hilang. Sajuk di sini. Baru lihat buka muka surat 1, sudah kajar-kajar buku. Belum yang kedua. Lihat. Setelah kita ni cuba berusaha kawal fizikal, kawal minda kita ni supaya dapat mampu mengontrol emosi kita ni. Kadang-kadang yang ada girlfriend, boyfriend, banyak aja boyfriend satu. Ia terganggu. Berhati-hati ya, berhati-hati. Okey, ini perkara yang pertama yang perlu kita ni perhatikan, bagaimana kita ni mau cuba berusaha mencari kunci. Kunci jangan sampai hilang. Satu, fokus, jangan lari. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Dialah Tuhan, yakni Allah, yang menjadikan kematian dan kehidupan agar dia menguji siapakah antaramu yang lebih ihsan amalannya. Lihat. Ini adalah salah satu di antara kunci untuk kamu memperoleh kejayaan melalui maksud ayat ini. Ayat surah Al-Mulk, Allah menyebutkan Allah memang sengaja menjadikan kematian dan kehidupan. Okey. Masa ni tadi alhamdulillah masih hidup. Masih mampu bernafas. Okey.
masih mampu untuk berjalan, masih mampu untuk main, masih mampu untuk main WhatsApp, main Facebook, apa lagi? Main games, main tausyih. Lihat, semua mesti galetinya. Baik. Semua masih mampu kita ni buat. Tapi apa kata Allah? Mati dan hidup adalah merupakan ujian daripada Allah. Ujian maknanya cubaan, imtihan ataupun tes. Itu ujian kehidupan. Sama macam kamu pun menghadapi peperiksaan adalah merupakan ujian daripada pihak universiti. Tapi secara indah langsung sebenarnya adalah merupakan ujian yang mutlak, yaitu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di sini ialah disebutkan di antara ujian-ujian yang banyak ini, Allah menyebutkan bahawa siapakah antaramu yang lebih ihsan amalannya. Allah tidak menyebutkan siapakah di antara kamu yang paling banyak amalannya. Tidak. Yang Allah sebut adalah yang lebih ihsan, yang lebih baik perilakunya, perbuatannya, ia punya usahanya. Itu yang Allah mau. Allah indah mau ia baca buku tabal-tabal, ia beli buku banyak-banyak, penuh dalam bilik macam library, tapi ia baca satu buku saja. Mana usahanya? Usaha yang dimaksudkan di sini ialah perlu ada ihsan, artinya memperbaiki kualiti cara bentuk amalan yang dilakukannya. Cara belajar macam mana? Ia belajar macam mana? Adakah ia belajar macam orang tidur? Ada orang baca buku, dia baca buku. Baca buku tabal. Baca. Cuba tanya balik, faham ke tidak? Sampai mana apa aku baca tadi ya? Rupanya waktu baca pikirannya arah lain. Pernah terjadi kan? Sebab itulah kita ni kenapa perlu memperbaiki cara teknik belajar kita ni. That's why dulu-dulu barangkali kita ni pernah mendengar study hard. Now kita ni nak menggunakan study hard tapi adalah study smart. Kan smart. Betah-betah dinglanan ni. Lihat, di sini Allah sudah mengajar kita ni bagaimana cara untuk kita ni dapatkan kunci supaya kita ni menjadi orang yang cemerlang. Sebab saya yakin semua datang kemari, datang belajar ke UK adalah untuk mencapai tahap yang cemerlang dan kejayaan. Bukan istilah asal kena hantar. No. Atau kamu buang tu pahaman yang negatif, yang penting kamu kan hantar kemari. Tidak. Tapi perlu kamu tanamkan sudah di dalam pemikiran kamu, dalam minda kamu, bahawa saya mahu berjaya. Last year, alhamdulillah, pencapaian orang yang memperolehi keputusan first class seramai 32 orang tahun 2012. Now, insyaAllah, tahun 2013 mudah-mudahan dapat ditingkatkan lagi. Jadi perlu ada keazaman. Tahun lepas banyak rupanya orang first class, tahun ini aku yang terpilih ni. Azam saja tidak cukup, mesti ada usaha. Okey. Jadi itu ihsan di dalam amalan. Jadi kita ni perlu baiki cara kita ni belajar, teknik pembelajaran. Kalau boleh kita ni boleh rujuk kepada orang-orang yang senior. Macam contoh orang yang master, mengambil master 2-3 orang di sini, alhamdulillah adalah orang-orang yang hebat tahun lalu, dan alhamdulillah kita jadikan contoh dan kita ni ambil bagaimana orang ni boleh dapat keputusan yang baik. Kita ni ambil walaupun tidak sama 100%, sebab kita ni secara practically kita ni tidak dapat mengikut cara orang lain buat, sebab masing-masing dengan caranya. Ada orang ia belajar sambil dengar radio, ada dengar music. Lagu apa? Gangnam Style.
Gangnam Style. Sambil yang baca. Ada orang macam tu. Ada orang dah mau. Ada orang dah dapat. Sebab takut menjawab sekarang Gangnam Style. Bahaya juga. Okey. Tapi yang penting ialah ia perlu berusaha memperbaiki teknik pembelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ngapa terjadi macam mana tulisan Jawanya ni? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai, lihat, Allah menyukai, Allah suka, Allah gemar. Allah very favorite. Lihat. Seorang yang bila mana kamu melakukan satu pekerjaan dengan baik, dengan elok, dipanggil dengan itqan. Itqan artinya dengan kesungguhan. Dengan bersungguh-sungguh. Bukan sambil lewat. Tidak. Itu yang Allah suka. Sebab itu bila kita ni melakukan apa sih pekerjaan, sama ada ibadah yang Allah perintahkan, ibadah khususiyah, ibadah sembahyang, ibadah amalan-amalan pembelajaran, pun mesti dengan ada kesungguhan. Bukan dengan kena bagi assignment, esoklah. Bila deadline ujung bulan 5. Lama lagi. Ini baru bulan Januari. Nantilah sekarang ujung bulan 5 tu sekarang buat. Deadline ujung bulan 5, membuat ujung bulan 5. Macam mana kan siap? Akhirnya asal siap dan kucar-kacir. Foggy ya punya papernya di antara arah lecturer. Akhirnya ni lecturer melihat ada foggy je anunya ni nya semannya ni berjerebu. Okey. Jadi kita ni buat amalan adalah secara bersungguh-sungguh. Ini adalah salah satu di antara kunci untuk mencapai kejayaan. Kalau kita ni ada rasa malas, memang malas adalah satu hasutan bisikan daripada syaitan. Memang ada, memang. Sebab syaitan dia punya kerja memang supaya kita ni lalai daripada pekerjaan, daripada apa yang kita ni buat. Contoh, kadang-kadang kita ni baca buku, kita ni ready sudah, tiba-tiba syaitan, Nabil, lihat TV dulu. Contoh Nabil, contoh. Nabil, cerita movie lawan ni. Itu kadang-kadang tu. Tambah lagi kadang-kadang terlihat program TV. Rancangan Hawaii 5O. Tahu Hawaii 5O? Itu zaman pengarah tu Hawaii 5O. Zaman kamu dah tahu, dah ada kali. Hawaii 5O ni cerita lama, cerita dulu-dulu. Cerita spy. Itu ada kenda lagi ya, ada kali ya. Okey. Sekarang ni Mission Impossible, apa lagi? Cerita Spider-Man. Okey. Ada cerita-cerita yang berbentuk khayalan semua sekali. Tapi kadang-kadang apa yang kita diperhatikan, ya ada perkara yang perlu kita ambil pengajarannya. Kadang-kadang kalau kita lihat movie, memang ada orang suka melihat movie, tapi ya indah berapa mengambil pengajaran. Ini guru saya pernah mengajar, bila kamu melihat suatu rancangan, jangan kamu melihat ia punya seronoknya saja, tapi ambil ia punya konsep pengajaran yang ada di sana. Kadang-kadang macam cerita Spider-Man. Lihat Spider-Man, ia memang berbentuk animasi, macam ndak logik lah ceritanya. Orang putus tangan dapat tumbuh tangan balik, memang ndak logik. Tapi pengajarannya kita lihat apa yang ada dari segi pembuatan filem. Artinya orang bukan Islam, dia boleh membayangkan suatu perkara yang di luar hayalan manusia, tapi ia boleh membayangkan macam itu. Dan dari segi kualiti kita lihat, kemudian hubungan kekeluargaan, kemudian apa negatif yang ada dalam rancangan itu, sana kita ni ambil. Bukan kita lihat, wah syuk. Ya memang kadang-kadang perasaan, terutama sekali orang muda-muda memang suka rancangan yang berbentuk hiburan. Baik, ini salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ni perhatikan
dan kita ni renungkan bagaimana cara untuk kita ni memperoleh kunci kejayaan, iaitu dengan kesungguhan di dalam melakukan pekerjaan. Baik. Kata hukama. Itu bukan hukama tu gambar itu contoh saja. Bukan nama orang hukama. Hukama artinya kata orang yang bijak pandai. Kata orang yang bijak pandai, katanya orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Lampu hijau. Lampu kuning, orang yang terpedaya ialah orang yang hari ininya sama seperti semalam. Dan orang yang celaka, lampu merah. Ini artinya break, jangan terus jalan, bahaya. Ialah orang yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Pilih antara 3 warna yang kamu rasakan baik untuk kamu. Sudah pasti pilihannya adalah warna hijau. Just imagine, kita ni sudah tahu apa yang telah berlaku. Past tense. In the future, tahu ataupun tidak tahu, apa akan terjadi? Tidak tahu. Tapi, apa yang kita ni mau ialah, apa yang telah berlaku, kita ni mau perbaiki supaya tidak terjadi yang telah lalu. Artinya di sini, yang memang sudah baik, yang contoh yang sudah dapat first class, dapat first class. Jangan dia mau lagi, aku mau first class. Jangan mau first class lagi. Sebab kalau dia mau first class, ia masih di tahap yang sama. Kalau boleh cari first class plus. Artinya carilah plus-plus lagi. Suatu tahap kita ni, kata orang yang bijak pandai, orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Artinya, pada hari ini, apa yang dibuatnya lebih baik daripada kemarin. Bukan ia makin cuai. Tidak. Artinya, kalau hari ini ia lalai, katalah ia tertidur waktu mengulang kaji, jadi pada hari ini, aku nak mau tidur lagi. Aku mesti bangun. Ambilnya apa namanya ni, macis, taruhnya arah matanya supaya dia tidur macam Mr. Bean. Tapi jangan dibuat macam tu. Cangang pelanggaran kawan sebilik kamu. Artinya di sini ialah cuba berusaha memperbaiki supaya jangan berlaku perkara yang sebelumnya walaupun sudah baik, tapi jangan makin menurun. Tapi hendaklah kamu tingkatkan lagi usaha supaya kamu dapat lebih berjaya dengan apa yang kamu perolehi. Sebab itu kalau kamu perhatikan, banyak di antara orang-orang yang telah berjaya, bila ditanya, adakah kamu sudah puas, sudah cukup dengan apa yang kamu perolehi, sudah pasti mereka akan mengatakan, tidak. Sebab mau lebih berjaya lagi. Mau lebih berjaya. Lebih berjaya, berjaya. Even tah Lady Gaga kalau ditanya pun katanya, ia mau lebih pop lagi nya. Walaupun sekarang ni famous, kenal Lady Gaga, kenal? Astaghfirullahalazim. Lady Gaga. Okey, contoh. Siapa ni? Macam siapa ni ya? Manusia lahir memang dilahirkan sebenarnya untuk cemerlang. Walaupun secara zahirnya kita perhatikan bahawa kanak-kanak ia tidak tahu apa-apa. Tapi pada hakikatnya kanak-kanak yang lahir, kalau berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anak yang lahir itu melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tanam di dalam minda kita ni, salah satu di antara kunci untuk berjaya adalah bahawa aku lahir memang untuk berjaya. Bukan aku lahir untuk gagal, tidak. Aku lahir memang dilahirkan ke dunia
Allah lahirkan aku memang untuk berjaya, untuk menjadi cemerlang. Satu, aku yakin aku boleh buat. So kadang-kadang kita ni payah. Masuk kelas, melihat guru tu pun mukanya ni pun muka payah. Bila pandangan sudah di dalam mentaliti kita ni semua sekali payah, maka apa yang kita ni buat pun ia akan menjadi payah, menjadi susah. Akhirnya kita ni menjadi lamah. Rasa lamah, kita ni tidak ada kekuatan. Tapi kalau kita ni memahami bahawa hakikat kehidupan, Allah sengaja melahirkan seorang bayi ataupun seorang kanak-kanak yang damit, lahirnya adalah untuk membangun dunia ini. Bukan binatang-binatang, bukan makhluk-makhluk yang lain, bukan. Tapi Allah sengaja mencipta manusia untuk mentadbir alam. Lihat. Jadi di sini kita ni cari kuncinya bahawa memang aku mahu kejayaan. Tapi berhati-hati ya. Ya kadang-kadang masalah macam mana ni, ya kita ni kenapa kita jadi lemah semangat? Contoh dalam tahap kita ni memikirkan tentang soal mencari pekerjaan kadang-kadang. Ada yang menjadi lemah semangat kita ni. Memang kita ni perkara-perkara yang menyebabkan kita ni kecundang di dalam melawan keinginan-keinginan kita ni, inilah perkara-perkara yang terjadi. Tapi kita ni perlu yakin, setiap apa yang kita lakukan terutama di dalam bidang mencari ilmu, jangan kita ni takut tentang soal kerja. Rezeki memang Allah tetapkan. Bila mana seseorang lahir ke dunia, Allah sudah tetapkan rezekinya, jodohnya. Jangan takut ada jodoh. Ada jodoh insyaAllah. Ada jodoh di dunia, jodoh di akhirat. Wali insyaAllah ada jodoh. Contoh macam ada saja. Jadi ajal maut memang Allah tentukan sudah bila mana manusia dilahirkan. Takdir memang Allah tetapkan bila lahir seorang anak damit. Jadi di sini yang perlu kita ni tanamkan di dalam jiwa ialah bahawa Allah memang sudah menetapkan bahawa kejadian-kejadian manusia itu dilahirkan adalah semata-mata untuk menjadi cemerlang. Kalau kita ni yakin, insya-Allah Allah akan bagi jalan mudah. Allah mudahkan segala urusan kita ni. Salah satu di antara perkara yang perlu saya sentuh juga, salah satu kunci untuk mencapai kejayaan, saya petik daripada ceramah yang berhormat Bihin Mufti baru-baru ini pada tanggal 28 hari bulan di Brunei Hall. Masih baru lagi, masih panas. Belum keluar media lagi. InsyaAllah akan keluar media. Artinya masih panas. Apa kata yang berhormat Bihin? Katanya, yang pertama, Ampun damit bahas ini ni. Boleh basarkan kan ya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sangat melit ke belakang tu. Dapat nanti anak. Suri wali edit dah. Dah dapat ke dah? Apa kita? No problem. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tamak kepada nasihat. Bihin Mufti, yang berhormat Bihin Mufti mengatakan bahawa untuk mencapai kejayaan, salah satu di antaranya juga adalah kita ni perlu sentiasa minta nasihat. Katalah kita ni, sebab tu minda kita ni perlu dipanggil open minded. Jangan bila kita ni katalah lalai, tiba-tiba orang bagi nasihat, kau pelangkan mengajar aku. Jangan. Artinya kalau ada orang menegur kita ni rasa syukur. Alhamdulillah. Kita rasa syukur. Kita ni ucap terima kasih. Kalau kau dah menegur, kalau kau dah bagi nasihat, mungkin aku akan lalai, aku akan gagal. Itu perlunya kita ni perlu nasihat. Kalau boleh ingatkan kawan kita ni, ingatkan kawan serumah, kawan sebilik ada? Tidak ada kali ya. Kawan serumah, kalau ku tertidur, bangun ni.
Tapi kalau tidur malam bandar itu ngalih, jangan jadi kacau. Artinya ada time lah. Artinya di sini, kalau kita ni macam nampak sudah lalai, nampak malas, nampak enjoy, kau sebagai kawan serumah, betulkan. Jangan kau biarkan aku. Itulah yang disebutkan di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang selalu meminta nasihat daripada orang lain, daripada penasihatnya. Apatah lagi penuntut. Dan yang kedua lagi, kata yang berhormat bihin mufti, pelajar mahu berjaya, dapat first class, insya Allah dapat. Tetapi jangan tinggal sembahyang dan buka aurat. Sama. Pelajar mahu berjaya, tunah. Kalau mau dapat first class, ini poin yang kita ni terngiang-ngiang dalam telinga. Selalu kita ni dengar-dengaran. Yang berhormat bin mufti, kalau mahu berjaya dan dapat first class. Kita ni lihat contoh banyak. Walaupun barangkali ada orang yang berpahaman bahawa katanya, aku dah je sembahyang, first class ku jualnya. Dari mata dunia, pandangan dunia, okey, ia berjaya. Tapi dari segi keberjayaannya, ia adalah dalam bentuk yang temporary ataupun pendek, sementara. Sebab keberkatan tidak ada kalau tanpa diiringi dengan sembahyang dan buka aurat. Minta maaf lah, buka aurat itu artinya bukannya perempuan sahaja, yang laki-laki pun sama. Artinya kalau berjalan jangan pakai seluar pendek. Itu maksudnya. Yang perempuan pun ambil maklum lah. Ya memang benda macam mana ni, ia perlu kepada usaha. Perlu pada usaha. Kalau kita tidak berusaha, ia akan jadi. Satu sembahyang dan jangan buka aurat itu artinya kita ni perlu awas di dalam apa yang kita lakukan. InsyaAllah kita ni akan berjaya, dan kejayaan tersebut adalah kejayaan dunia dan akhirat. Bukan setakat dunia, bukan setakat dalam bentuk sijil, tapi yang kita ni lihat adalah akhirat pun sebenarnya kita ni berjaya insya-Allah. Baik. Ini lagi kunci yang perlu kita ni pegang. Buya Hamka ni adalah seorang ulama Indonesia dulu. Dr. Hamka. Seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, dan seorang intelijen yang banyak menghasilkan kitab-kitab, di antaranya kitab Tafsir Al-Azhar. Lurus boleh. Kitab Tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka. Apa katanya? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Lihat. Boleh faham maksudnya? Kalau hidup sekedar hidup, artinya kita ni kalau hidup macam hidup biasa saja, babi di hutan juga hidup. Memang kasar bunyinya. Babi di hutan contohnya. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Lihat. Artinya di sini kita ni perlu membezakan. Kuncinya adalah kita ni bezakan kehidupan manusia dengan kehidupan binatang. Sebab Allah ciptakan, membezakan di antara manusia dengan haiwan dari bentuk adalah akalnya. Dari bentuk akalnya. Okey? Jadi di sana tu perlu ada perbezaan supaya kita ni perlu dapat membaiki lagi kualiti hidup kita ni, kualiti pembelajaran, bagaimana kamu untuk berusaha untuk berjaya. Dan unsur-unsur yang penting yang barangkali seringkali saya tegaskan di sini, di mana unsur yang penting salah satu di antaranya adalah niat. Ini pun barangkali yang selalu datang ceramah saya, memang perkara ini adalah perkara pokok namanya. Innamal a'malu binniyat
perbaiki niat. Sebab kalau niat tidak betul, maka ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada tingkah laku kita ni. Niat kita ni, katalah datang kemari untuk belajar, dan niat kita ni untuk berjaya, maka tingkah laku kita ni pun perlu kepada untuk mencapai kejayaan. Sudahkah berniat? Artinya anda perlu pasang niat nawai itu kan belajar ke apa? Anda perlu memadai, sudah ada lintasan di dalam hati kita ni. Dan seterusnya ikhlas, niat dengan hubungan ikhlas, artinya bukan keterpaksaan. Kita ni bukan dipaksa. Sebab kalau kita ni memaksa, kalau kita ni terpaksa, ya macam orang yang sakit. Orang yang sakit, bila ia dipaksa makan ubat, apa ia rasa? Ia makin tersiksa. Bila ia tersiksa, maka apa yang dibuatnya jadi macam indah terasa. Indah terasa maksudnya macam indah happy lah. Indah happy, indah suka. Tapi kalau ia ikhlas, ia memaksa dirinya, terpaksa dengan ia memaksa dirinya, ia dipaksa dengan memaksa dirinya lain. Ia memaksa dirinya untuk berjaya, artinya supaya berusaha untuk ikhlas di dalam melakukan apa saja usahanya. Jadi setakat mana ikhlas untuk menuntut ilmu? Setakat mana kita ni berusaha tu? Kita ni cari sukatan-sukatan skalanya macam mana. Dan unsur penting lagi, kontrol diri, kontrol nafsu, kontrol jiwa, kontrol keinginan, kontrol macho dan sebagainya. Kontrol ayu. Semua perlu dikontrol. Mood mood kita ni kadang-kadang memang ada tunggu mood baru mau belajar, ini bahaya. Itu perlu dikontrol. Move slowly, perlahan-lahan. Kadang-kadang secara drastik memang tidak dapat. Bila drastik, payah. Satu, kalau orang yang demam panas, jangan taruh kita ni bagi ais. Kalau bagi ais, ya secara drastik, bahaya. Ya, dibagi air dulu, kemudian barulah secara perlahan-lahan disejukkan. Orang marah pun, orang marah tidak boleh dibalas marah. Orang marah mesti dibalas dengan senyuman. Penyeluruh bunyinya. Ini kita orang marah senyum kau lagi. Okay. Try my best. Okay, artinya try my best. Unsur penting dalam kita ni mengontrol diri. I can do it, saya boleh buat. Mana boleh nak buat? Orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Sama-sama kita ni makan nasi. Mana ada orang tiap hari makan ayam? Tak. Kita ni, makan kita ni adalah berbeza-beza. Kadang-kadang kita ni memerlukan nasi, ada makan ayam. Esok makan lain, lusa makan lain. Jangan tiap hari makan ayam. Ada yang kelengguan. Okay. Be happy. Selalulah rasa gembira. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau artinya jangan rasa susah hati. Kalau kita rasa susah hati, ia akan memberikan tekanan arah jiwa kita ni, dan kita ni tidak mampu untuk membuat apa yang sepatutnya kita ni buat. Jadi mesti ada perasaan be happy, selalu gembira. Kalau kita ni rasa gelisah, jumpa kawan. Jumpa kawan. Kemudian kita ni bawa bercerita. Bawa bercerita sesuatu yang menghiburkan. Cerita cali-cali sikitlah. Jangan cerita serius-serius. Kalau cerita serius, tenda balik modal. Okay. Dan unsur penting lagi, penjagaan waktu. Penjagaan waktu adalah mustahab. Waktu tidur, waktu makan, waktu sembahyang, waktu apa lagi? Waktu bertelefon, waktu berWhatsApp, waktu berFacebook. Ini pun perlu dikontrol. Sebab kalau kita ni tidak mengontrol keadaan waktu-waktu kita ni, ya kadang-kadang Facebook itu 24 jam. Baru baca sikit, ada inbox. Ada baru baca sikit, ada inbox lagi. Sudah tu WhatsApp lagi menyambung. Balas lagi WhatsApp. Baru buat baca sikit, ada WhatsApp lagi. Balas lagi. Akhirnya 24 jam habis dengan WhatsApp, habis dengan Facebook. Belajarnya tinggal daripada 12 jam yang sepatutnya belajar, yang belajarnya adalah cuma tinggal sejam, dan 11 jam adalah
kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini merugikan diri sendiri. Sebab tu jaga masa, jaga waktu. Waktu apa yang perlu dijaga? Waktu sembahyang, waktu makan, waktu tidur, waktu enjoy dan sebagainya, waktu rehat. Banyak waktu belajar. Tinggalan waktu belajar. Waktu belajarlah penting. Sikit lagi. Lagi unsur penting, perlu dalam keadaan kemas. Kemas artinya dalam bentuk di mana suasana bilik. Suasana bilik, lihat keadaan bilik tidur ataupun tandas rumah masing-masing. Alhamdulillah, saya tadi melawat bilik dan rumah sebahagian penuntut. Alhamdulillah, setakat ini bolehlah. Memuaskan. Okey. Alhamdulillah, okey, perfect. Artinya alhamdulillah, bagus artinya cara pengawalan bilik. Sebab di sini di luar negeri kamu perlu berusaha berdikari. Walaupun barangkali yang laki-laki yang belum pernah mencuci pakaian, jadi datang kemari paksa cuci pakaian sendirilah. Walaupun tunggu sebulan, kumpul pakaian sebulan, kemudian baru cuci pakaian. Pun ada juga yang perempuan pun barangkali baru pernah memegang kitil ataupun tambak. Belajar masak nasi. Hari ini mungkin masak nasi licak. Jadi kan kuncinya ialah lebih baik daripada yang sebelum, yang kemarin. Hari ini licak, esok karas, dah jadi nasi. Okey, jadi perbaiki. Sama juga dengan mutu pembelajaran. Baik. Dan jangan lupa doa. Doa paling mustahak yang diabaikan. Doa merupakan senjata. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Senjata yang paling ampuh sebenarnya. Ia memerlukan kepada peluru. Ia memerlukan kepada perlu diasah, tak payah. Ia perlu kepada bermunajat kepada Allah dengan ucapan-ucapan lafaz memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa paling mustahak. Setiap hari kita ini berdoa. Jangan besok kan periksa baru berdoa. Ya Allah, esok aku periksa ya Allah. Mudahkan saja aku menjawab besok dan aku pas. Besok baru periksa tu. Sedangkan kenapa anda berdoa bermula daripada setiap malam yang berdoa kepada Allah. Doa mesti berdoa kepada Allah. Setiap hari berdoa mohon, terutama sekali di dalam pelajaran. Bacalah doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang paling mudah saja. Kalau anda habis baca doa tersebut, Rabbi syrah li sadri pun okey, cukup. Kalaupun mau doa lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil huzna idza syi'ta sahla. Pun ada zikirnya, sebahagian daripada doa. Ya Allah, Kaulah yang menjadikan mudah. Maka permudahkanlah. Ni sebahagian daripada doa. Dan selalukah kamu berdoa sebelum belajar? Itu tadi ingat sebelum belajar. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya di sini Allah ketentuan hala tuju memang Allah Maha mengetahui, tapi yang menentukan adalah diri kamu. Allah sudah menciptakan, menjadikan manusia dengan bentuk sesempurna kejadian, seelok-elok kejadian.
Ada akal, ada nafsu, ada fizikal dan sebagainya. Ada roh. Jadi ini perkara-perkara, unsur-unsur yang penting adalah supaya kamu mau kemana. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kamu punya bidang sudah ditentukan. Mau jadi engineer, ini dia punya subjeknya, ini modelnya. Mau jadi doktor, ini modelnya. Mau jadi arkitek, ini modelnya. Nggak kan mau jadi arkitek tapi belajar bidang kedokteran. Kan ini sesuai. Artinya sudah ada ketetapan bidang khusus masing-masing. Jadi yang mengubah kamu mau kemana adalah diri kita ini sendiri. Jadi perlu kepada usaha, perlu kepada kunci tadi yang sebahagian daripada cara-cara kita ni bagaimana untuk mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih. Bitaufiq insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.